Kita masuk ke bab iaitu selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq menyatukan pemikiran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pada waktu itu mereka berkhilaf pandangan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran dan juga hadis. Itu semua orang tahulah. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua benda. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahu abada, kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda yang mana kalau kamu pegang kedua benda ni, kamu takkan sesat sampai bila-bila, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Al-Quran itu clear. Cumanya Al-Quran telah bagi remind kepada kita bahawasanya ayat Quran ni dia ada dua jenis. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Siapa yang Al-Quran surah Ali Imran muka surat pertama tu, dialah Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Kalau orang yang ada akal yang salim, akal yang logik, maka bila ayat muhkamat, ayat yang jelas, semua orang boleh faham. Contohnya Allah Ta'ala suruh semayang, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kamu tunaikanlah semayang dan kamu bayar zakat. Bila sebut solat tu, semua orang solat tahu. Tak ada orang kata solat tu doa ke tak, semua orang faham. So Al-Quran ini dia bagi tahu ada dua jenis. Hunna ummul muhkamat, hunna ummul kitab, adanya ayat yang jelas, wa ukharu mutasyabihat. Dan sebahagian ayat Allah itu adalah mutasyabihat. Apa maksud mutasyabihat? Mutasyabihat ni kadang-kadang boleh bawa maksud yang ni, kadang-kadang boleh bawa maksud yang ini. Yang mana-mana maksud yang ditafsirkan itu tidak lari daripada umum Al-Quran dan Sunnah, maka dia diterima. Tuan-tuan faham tak? Contoh macam ni. Nabi SAW punya arahan. Hadis juga ada yang arahan yang jelas, ada arahan yang kadang-kadang boleh faham maksud A dan kadang-kadang boleh faham maksud B. Contohnya macam ni. Nabi kata, jangan la tusalliyanna ahadakum, jangan kamu semayang asar sehinggalah kamu sampai ke perkampungan Bani Mustalik. Nabi kata jangan kamu semayang. Pasal itu perang, Nabi suruh dia bercepat. Lalu Nabi pergi awal, maka grup sahabat ni pun pergi lewat. Dia pun datang, kalau kita jalan sampai Bani Mustalik ni tak sempat semayang asar ni, maka bertelikahlah dua sahabat. Arahan clear, jangan kamu semayang asar melainkan kamu sampai ke Bani Mustalik. Walaupun arahan clear, tetapi kadang-kadang arahan tu boleh bawa maksud dua berdasarkan arahan-arahan yang sebelum tu. Satu grup ni kata kita kena semayang, satu grup ni kata Nabi kata jangan semayang, lantaklah tinggi semayang pun. Sebab arahan kata, Nabi kata jangan kamu semayang asar melainkan sampai ke perkampungan Bani Mustalik. Satu lagi kata, takkanlah Nabi suruh tinggal semayang, melambak-lambak arahan Nabi sebelum ni kata siapa yang tinggal semayang berdosa. Bukan sahaja tinggal semayang berdosa, semayang lewat pun masuk neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka wail lah bagi orang yang semayang lalai. Ibnu Abbas kata dalam tafsir Ibnu Kathir, dia kata orang yang semayang lalai ni bila dia dengar azan maghrib, dia tengok Doraemon dulu. Buat tak tahu, dia agak lagi 5 minit nak masuk isyak, dia bawa kelang kabut, semayang laju sangat.
semayang laju sangat. Dia semayang laju sangat sampaikan tidak ada tamakninah, terkejut-kejut, sampai Nabi kata orang yang semayang macam ni adalah orang yang mencuri di dalam semayang. Dia kata kamu semayang lewat katanya. Nabi tinggal semayang tak bagi. Maksud Nabi kata jangan semayang tu. Maksudnya semayang cepat. Kamu semayang lambat nama tu Allah, 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 Allah 5-6 kali Allah. Peronjangnya orang sekali tu dah lah. Mika semayang dengan tak kata ya. Baik, kita baik balik ya. Jadi pada waktu itu berlaku pertelingkahan di kalangan para sahabat. Ada sahabat yang faham secara literal, maksudnya sebiji. Nabi kata kopi itu, dia kata lantaklah, kamu kata terpulanglah, lantak tak boleh. Terpulanglah, tak semayang pun tak apa, yang penting ikut arahan Nabi. Dia terus jalan. Yang sekumpulan lagi semayang. Sebab apa? Mereka pun berdasar arahan Nabi juga. Nabi kata jangan tinggal semayang. Dia bimbang nanti tertinggal semayang. Sampai dekat Bani Mustalik. Geng yang sampai awal itu sempat punya semayang maghrib. Semayang esok. Tapi sudah cukup penuh. Dia pun semayang. Dia mengadu kepada Rasulullah. Dia semayang juga Rasulullah. Dia biut Rasulullah. Tapi tak ada dalam hadis kata biut. Biut tu bahasa orang Perak lah. Maksudnya degi. Nabi senyum dan Nabi tak kata betul. Nabi tak kata betul. Menunjukkan apa? Kadang-kadang ada beberapa ayat yang kadang-kadang boleh bawa maksud A, boleh bawa maksud B. Sebab Nabi SAW meraihkan cara fikir orang. Ada setengah orang otaknya, saya tak tahulah, waktu saya belajar di maktab dulu, ada orang yang otaknya otak sains, A, B, B. Ada orang yang otak seni, bengkok sana, bengkok sini, rupanya macam orang Melayu lah. Ya, yang dia nak kabarkannya benda tu, tapi sebelum nak sampaikan benda tu, dia kepak-kepaknya dulu. Pulau Pandan jauh ke tengah. Tiba-tiba Pulau Pandan, apa panjang dia pula? Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang. Apa nak ngabarkan budi yang baik? Tak pasal Pulau Pandan masuk, Gunung Daik masuk. Otak orang seni dengan otak orang sains. Orang sains kata berojang, kita tahu je lah, minta maaf, dah selesai. Maka Nabi meraihkan otak orang yang ni. Sebab itu kita wujudnya mazhab. Ada mazhab yang keras dengan dalil. Ya, dia dengan dalil tu straight. Ada mazhab yang gemar guna akal. Dia guna qiyas seperti mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Sehingga digelar mazhab itu sebagai Ashabul Ra'i. Okey ke ni? Serius dia apa je? Pasal berakam. Jika rakam pada muka lah mazhab itu lah. Baik. So ada mazhab nama dia Ashabul Ra'i. Mereka menggunakan qiyas. Tetapi qiyas itu bukanlah mereka tarang pula, tidak. Dia terbina berdasarkan nas juga. Ya, mukminin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi, apabila Nabi hidup, dia bertanya Nabi lah. Rasulullah macam ni dia tanya Nabi. Rasulullah ada orang ni ikat anak dia pasal tak masuk Islam, lalu turunlah la ikrah hafidin. Ada je isu turun ayat Quran. Ada je isu Nabi tegur. Kenapa Nabi boleh cakap macam tu? Kerana Nabi ada. Waktu itu nasnya ada, rujukannya ada. Tetapi bila Nabi SAW meninggal, nas terhenti takat tu. Habis, nas tu habis takat tu je. Quran takat tu, hadis takat tu. Selebihnya adalah ijtihad. Ijtihad. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau tak silap saya, bila Nabi SAW hantar Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dihantar ke Yaman, tentu Quran tak boleh turun lagi, hadis pun tak boleh turun lagi. Tapi Nabi tanya kepada Mu'adz bin Jabal. Dia kata, kalau kamu pergi ke sana nanti, kamu nak berhukum dengan apa? Kitabullah. Kalau tak ada dalam kitabullah, sunnata Rasulillah.
Kalau tak ada sunnah Rasulullah, ijtihad pula ni. Pandangan aku, tapi dia bina daripada nas dua tu, Al-Quran dan juga sunnah. Jadi ijtihad ni macam-macam. Sebab itu kita jangan melenting bila ada pandangan ulama yang tak sama dengan pandangan kita. Contoh pergi dekat Mesir, siapa yang pernah mengaji di Mesir, lepas sembahyang, mereka tak berdoa berjemaah. Dekat Mesir tak ada. Ada satu orang haji pergi dekat Mesir, dia sembahyang Mesir, ada tu habis sembahyang tu imam pun doa, zikir sendiri, doa sendiri. Tak ada orang Melayu. Dia pergi, kenapa Mesir? Orang ini apa mazhab dia membakar dia jahanam, apa yang dia sembahyang di Masjid Al-Azhar. Kita kena faham, ya. Setiap negara itu mereka ada mazhab mereka ada hujah mereka, dan kita kena meraihkan pandangan. Mereka datang sini, mereka iktiraf kita datang sana, kita iktiraf dia. Ya. Jadi bila Nabi meninggal, persepsi sahabat terhadap nak lawan orang murtad ni berbeza. Ada yang kata kalau nak lawan orang murtad ni, nak lawan orang ni, dia kata siapa yang selagi mana dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka terpeliharalah darah dia. Sayyidina Umar kata aku tak setuju orang buat-buat ni. Sebab Nabi kata dia pun tak nak bayar zakat, tak apalah, dia pun tak nak bayar zakat. Yang penting dia mengucap la ilaha illallah. Itu hujah Sayyidina Umar dan menjadi sahabat. Abu Bakar kata tak. Barang siapa yang tolak zakat, maka dia tolak keseluruhan Islam. Pasal dia pun bukan tak nak bayar zakat sebab tak ada duit. Dia pun tak nak bayar zakat sebab dia pun nak tolak salah satu daripada rukun Islam. Yang mana hari ini semua ulama sepakat bahawasanya dalam isu akidah, kalau kita solat satu, maka dikira sebagai kosong. Boleh tuan-tuan? Straight ke apa je, tak ada bengkak-bengkok. Ya. Baik ya. Jadi Abu Bakar kata no. Mesti juga kena bayar zakat. Sebab dia kata apa? Sebab pertama, zakat itu makamnya sama dengan solat. Barang siapa yang tak sebut la ilaha illallah, maksudnya apa, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah sembahyang. Dia ada dua maksud. Satu, memang dia nak minggir itu disebut la ilaha illallah. Ada orang yang memang pun dia accident, dia tak sempat sebut la ilaha illallah. Mungkin dia sebut Allah, mungkin dia sebut Aimah katanya. Bapa accident. Adakah dia dikira tak la ilaha illallah? Ya. Dia dah sebut la ilaha illallah waktu dia sembahyang zuhur. Asyhadu an la ilaha dalam mazhab Syafi'i illa tu naik. Asyhadu an la ilaha illallah, tegak tu. Zakat tu sebaris dengan sembahyang. Wa aqimus salata wa tu zakat. Mana-mana tuan-tuan nak tengok dalam Quran, kalau lepas sembahyang mesti zakat. Rupanya sembahyang tu sendiri adalah syahadah. Dalam banyak-banyak perkataan, asyhadu an la ilaha tapi itu pula tertegak pula jari kita. Maksudnya syahadah yang betul-betul syahadah tu adalah syahadah yang dalam. Ada yang hadis asyhadu an la ilaha illallah ditekan. Boleh. Maksudnya syahadahnya power betul. Illallah. Jadi mukminin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka Abu Bakar kata, orang yang menolak zakat seperti orang yang menolak salat. Orang yang menolak salat seperti orang yang menolak syahadah. Maka dia pun dikafir. Maka kena perang. Abu Bakar kata kalau dia tak bayar zakat, kalau zaman Nabi zakatnya kambing dengan tali, maka dengan tali tu bukanlah zakat pun, tapi dengan tali-tali yang benar. Maksudnya Abu Bakar nak kabur, serius benar Abu Bakar dalam isu zakat. Maka sahabat pun dengar
Dia kata, kenapa pula? Omar kata, dia persepsi, berpecah lah. Ada orang yang nak ni, ada orang nak PM. Okey, apa maksudnya apa? Apa kena mudah-mudah saya. Jadi Umar kata berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang kata la ilaha illallah, pasal dia la ilaha illallah Rasulullah, dia kata maka diharamkan darah mereka, maruah mereka dan sebagainya. Tak nampak tak? Itu dia kata, mana boleh kita perang dia walaupun dia tak bayar zakat. Dia macam ada satu tak boleh juga nak kira nak kelewat. Jadi Abu Bakar kata kita kena perang juga. Sebabnya Al-Quran yang kabur. Tengok kodiknya Abu Bakar. Dia terus ambil Al-Quran, dia tampil dekat kepada para sahabat. Dia kata apa? Fa'in tabu. Kalau orang yang buat salah, dia menolak zakat, perkara pertama dia buat apa dia? Fa'in tabu. Dia kena pertama kena bertaubat. Wa aqamus salah. Orang yang dah buat salah, dia pun dia buat salah. Pertama sekali mereka kena fa'in tabu, taubat. Wa aqamus salah. Dia pun kena semayang. Wa atau zakah. Kena bayar zakat. Fa khallu sabilahu. Barulah demo dilepaskan. Rupanya ada ayat Quran yang kata kalau syarat nak taubat, salah satu dia mestilah kena taubat, semayang, lepas itu bayar zakat. Jadi Abu Bakar kata sekarang ni ayat Quran kata suruh bayar zakat juga. Kalau tidak taubat demo tak diterima, demo dikira sebagai murtad. Jadi tuan-tuan rasa macam mana? Dalil teman ke dalil Umar? Semua sepakat ke atas dalil Abu Bakar. Lalu persepsi para sahabat yang bertelingkah. Ada yang nak kata perang, ada yang nak kata hidup, ada yang nak tangguh dulu, ada yang tak apa, kita tarik dulu, demo dulu, tengok macam mana mereka nak lompat kepada. Tetapi Abu Bakar, ciri-ciri kepimpinan daripada dia boleh satukan persepsi. Antara ciri-ciri pemimpin yang lemah, dia tak dapat menyatukan persepsi. Kalau orang itu ciri kepimpinan dia pemimpin yang lemah. Dia pemimpin yang lemah, kata Syekh Sa'id Nursi pada zaman. Dia lemah. Pemimpin yang kuat macam mana? Bila dia cakap berbeza. Sebab manusia ni mesti berbeza. Dia tak boleh sekali. Haji suka belacan, ustaz suka apa? Tempoyak. Haji ni pula suka wudu. Tetapi pemimpin dapat satukan dia mau. Dia campurnya wudu, dia buat satu jenis lauk yang semua boleh makan. Pemimpin yang cerdik, dia dapat menyatukan semua. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar. Sebab itu pemimpin yang lemah, pemimpin mana? Dia apa dia? Dia gagal menyatukan persepsi. Lalu yang ni kata A, yang ni kata B, yang ni kata C. Ini dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai retak menunggu gelam. Janganlah berpaut dekat situ. Tak lama lagi patah dia buat. Dia tunggu masa. Abu Bakar solid. Dia bagi dalil termenung Sayyidina Umar, okey situ kita perang. Dan akhirnya mereka perang dan umat Islam menang. Cerita perang tu panjanglah. Tetapi apa jasa Abu Bakar? Waktu itu sahabat berkhilaf dari segi pelantikan khalifah, lawan orang murtad, isu semayang, isu macam-macam. Abu Bakar dia dapat satukan persepsi. Sebab orang lain macam Sayyidina Umar, kalau kita tengok dalam Bidayah wa Nihayah, orang-orang Ansar dia tak boleh terima Sayyidina Umar waktu itu, kerana Sayyidina Umar ni cakapnya terlampau kasar benar. Dia terlampau Quraisy sangat. Orang Quraisy ni dia ialah Quraisy ni kalau tak betul, dia kata tak betul. Dia tak macam orang Ansar. Orang Ansar ni lembut sikit hati. Perangai lawan dia sama aja. Cuma seni jiwa bangsa tu lembut. Sebab itu orang-orang Ansar sangat terkenal dengan suka qasidah. Orang yang minat lagu bunga-bunga ni biasanya hatinya jiwa. Dia kan juga, kalau tubuh menang juga, tapi jiwanya lembut. Macam orang Melayu pula. Orang Melayu orang Melayu, kalau tuan-tuan nak tahu nak hikmahnya orang Melayu ni, kita tak boleh cakap dia.
Kalau siapa yang jadi pemimpin, guru besar, menteri, kalau dia jangan jenis cakap direct dengan rakyat, orang tak boleh terima. Walaupun ada ustaz kata hikmah ni tak semestinya lembut, kadang-kadang kau tak. Orang Melayu, hikmah dengan orang Melayu ni berlapis. Sebab orang Melayu ni terkenal dengan pantunnya. Orang Melayu ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan cakap direct, dia tak boleh terima. Dia bukan tak boleh terima apa yang tuan-tuan cakap. Betul? Dia tak boleh terima cara tuan-tuan cakap. Betul tak betul? Itu orang Melayu. Tiba-tiba tegur, ambil semayang macam mana? Dia ni tak kena. Betul lah dia cakap tu betul cara semayang. Tapi aku tak terima apa hang cakap. Aku tak terima hang. Hang tu siapa dah cakap? Maka orang Melayu dia berlapis. Sebab itu orang Melayu dulu dengan sekarang pun lebih kurang lah, walaupun sekarang banyak berubah hanya disebabkan tamadun barat dan sebagainya. Orang Melayu dulu dia tak pernah sound direct. Dia sampai ada istilah pukul anak sindir nanti. Orang Melayu sindir. Dia sindir dengan pantun. Dia sindir orang ni dengan menantu. Semua pantun. Dia. Maka kalau tuan-tuan nak jadi pemimpin, nak tegur rakyat ke, nak tegur anak buah ke, nak tegur AJK ke, kena 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapis baru batal. Sebab itu ada seorang ulama di Al-Azhar, nama dia Dr. Ibrahim Musa, kalau tak silap saya dia kata, pemimpin yang berhikmah itu, ya, kalau dia nak menegur anak buah dia, pertama mesti dia puji anak buah dia dulu. Bukannya bantai terus dalam mesyuarat, kira bantai je. Awak tak kira, katanya awak pantang, awak dengan Melayu kau apa itu? Dia kata, Dr. Ibrahim Musa kata apa? Pertama mesti puji dulu. Kemudian hargai dia. Beri penghargaan. Kemudian nyatakan dia punya apa ni, kehebatan dia. Kemudian baru tegur saya. Barulah orang Melayu itu boleh terima. Puji dulu, ya Allah, ni kerja kita yang hebat ni apa semua. Ucap terima kasih program dia ni, awak buat cini-cini bagus apa semua. Saya harap tuan-tuan semua ikut dia ni apa. Cuma ada lama sikit, cuma satu saya nak minta yang ni. Agak-agak dia terima tak? Dia terima. Pasal yang tadi 3-4 bagus puji lah. Puji, terima kasih, penghargaan, contohilah kita. Tapi ada satu je saya kata. Dia pun tak apa, satu je. Yang lain semua itu. Padahal semua tak ikut sebenarnya. Tapi itulah. Untuk orang Melayu, hikmah mengopi. Contoh tak tengok kata, awak tak boleh pakai awak ni, Melayu. Melayu bakar dia menyedari orang Ansar bukanlah orang itu. Sebab itu kalau tuan-tuan jadi ketua, maka cakaplah berlaku. Tapi kadang ada orang tu dia selapis, kadang-kadang 2 lapis. Lagi pendiam, lagilah banyak lapis. Ya. Kalau orang tu cakap banyak, hei, dia kira kasar je, itu lagi kena berlapis. Jadi orang, hei, apa gitu. Lagi sikit aja tak datang. Lagi kena berlapis. Ya, tuan-tuan, lagi jangan kita kasar. Sebab kalau kita kasar, dia akan laku. Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu jasa yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Keempat pula, iaitu berjaya menghimpunkan Al-Quran di dalam satu himpunan, bukan satu mashaf ya. Saya baru ni menyembang dengan kawan saya, dia ambil master dekat Al-Azhar, kuliah Quran. Rupanya di zaman Abu Bakar tu bukan dihimpunkan satu mashaf, dihimpunkan Quran sahaja. Dia tidak jadikan satu mashaf. Yang dijadikan satu mashaf ini adalah di zaman Sayyidina Osman, masa dia bakar mashaf yang lain. Termasuklah mashaf Abdullah bin Abbas dibakar. Tapi ada simpannya, terus sekarang ada kat mesin. Cetakan kepada dia. Tapi untuk orang yang belajar qiraat lah, haji-haji jangan beli pula sekarang, tak sah pula sembahyangnya. Itu macam-macam qiraat. Ada yang qiraat yang nama yang syaz. Syaz ni maksudnya qiraat yang telah dimansuhkan. Contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairil dhalin. Dulu memang ada wa ghairil dhalin. Dulu ada.
kemudian dimansuhkan, ya. Jibril turun, Jibril kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu riwayat ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairil dhalin. Memang dalam Sayyidina Umar sembahyang apa itu? Nampak ya? Tetapi kalau tuan-tuan baca contoh dalam kitab Imam Suyuti, memang Sayyidina Umar baca, memang ada riwayat tu sahih, tapi telah dimansuhkan. So kita itu jangan tuan-tuan baca biar ustaz-ustaz yang dalam bidang. Kalau tuan-tuan, ni Sayyidina Umar baca riwayatnya sahih. Naya teman. Entah? Kita tahu yang sahih tetap semestinya kita boleh pakai. Kadang-kadang dia sahih dari segi riwayat pasal tak ada palsu, tetapi telah dimansuhkan. Tapi kenapa tak buang tu? Kerana dia sumber ilmu, jadi rujukan kepada ustaz-ustaz kita kalau yang nak ambil PhD dan sebagainya. Baik. Pada tahun 12 Hijrah Nabi meninggal 11. Tahun 12 Hijrah berlakulah peperangan dengan Musailamatul Kadzdzab. Ini perang yang besar ni, yang melibatkan 10,000 para sahabat. Banyaklah, semua bani-bani pakai join. Apa kenamanya pun Musailamatul Kadzdzab. Dia ni handai ni. Dalam riwayat bagi tahu, Ibnu Katsir bagi tahu, tentera dia saja ada 20,000. 20,000 ni kira mau satu trono ke orangnya ke lebih ya, 20,000 tentera daripada Musailamatul Kadzdzab, ya. Kenapa nama Musailamah Kadzdzab? Ini orang-orang Islam Nabi SAW yang bagi gelaran dekat dia. Maksudnya apa? Kerana dia kuat kencing. Bukan dia sebab prostat sakit dah. Dia kencing maksudnya kuat menipu. Dia kira menipu je. Malaikat turun dekat aku semayang, dia kira malaikat aja. Dia ngecik orang kampung ni. Masalah orang kampung ni percaya. Ada seorang sahabat Nabi. Asalnya penduduk kampung ni pun bukan percaya sangat dengan dia ni. Ada seorang lelaki, saya tak ingat nama. Dia ni terkenal dengan penghafal surah Al-Baqarah. Dia bukan sahabat Nabi lah. Dia ni baca punya sedap. Baca punya sedap. Kalau dia jadi imam dan kalau musafir, merekod mula orang dengar ni. Bapa sedapnya katanya. Punya sedap dia baca je. Dia ni hafal surah Al-Baqarah. Tapi setiap kali Nabi nak kuliah, dia datang je. Tengah Nabi ceramah, tiba-tiba Nabi ubah tajuk. Nabi cerita satu orang lelaki kulitnya tebal, kemudian dia akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam, dihempaskan dengan teruk. Habis kuliah. Esoknya Nabi kuliah lagi. Sekali lagi datang, saya tak ingat siapa nama lelaki ni. Datang je, tengah katalah Nabi tengah cerita tentang, tahu awak kepala nak kelewar. Cerita tentang, contohnya tentang apa? Tentang semayang. Barulah lurus sikit. Nabi tengah cerita tentang semayang. Kalau tidak nak kelewar je. Tengah cerita tentang semayang. Semayang. Datang lelaki ni, setengah nama lelaki ni. Datang lelaki ni, tengah Nabi tengah semayang. Tiba-tiba Nabi ubah cerita tentang seorang lelaki. Allah Ta'ala tebalkan kulit dia, badallahu judan, dan dicampak dalam api neraka. Satu hari Abu Hurairah datang dengan lelaki ni. Tiba-tiba Nabi tengah cerita pasal zakat, tiba-tiba ubah cerita tentang sampai dia. Abu Hurairah. Nabi kata ke aku, Nabi kata ke dia kata. Nampak? Sehinggalah satu hari lelaki itu murtad. Barulah Abu Hurairah kata, alhamdulillah, selama ni rupanya Nabi kata dekat dia, bukan kata kat aku. Ya? Dia ni hebat baca Quran apa semua. Nabi hantar dia. Pasal dia ni Bani Hanafiyah. Dia keturunan si Musailamah Kadzdzab. Dia hantar. Pergilah kata apa dakwah, mana tahu apa kenamanya mangkuk pula apa ni. Musailamah Kadzdzab tu boleh masuk Islam. Pergilah dakwah. Dia pun pergi. Nabi Nabi hantar kan? Abu Bakar hantar supaya dia masuk Islam. Dakwah si namanya pun Musailamah masuk Islam. Rupa-rupanya dia pergi benarkan ajaran Musailamah. Itu punya tak guna. Dia datang
Konon-kononnya dia buat cerita. Orang tahu dia datang di wakil Rasulullah. Kononnya dia buat cerita. Dia kata malam tu dia datang, tiba-tiba dia nampak dekat atas langit ada kepok. Seorang kepok kena terbang. Bukan kapal terbang emas. Kazab. Dia buat cerita. Dia kata aku nak nampak malaikat Jibril sujud kepada Musailamah. Dan dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musailamah Rasul. Bila wakil Abu Bakar kata apa itu, daripada rakyat dia 50 terus jadi 100. Sampailah sahabat keluar dia di ahli sihir surah Al-Baqarah. Wah, jahat jadi. Ya, baik. So kadang-kadang bukan kita yang betul biar kan hidup kadang. Ini cerita jadi memang Nabi dah bagi remind dah, cuma Nabi kata betul baik. So pada tahun tu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit agar mengumpulkan Al-Quran berbagai daripada batu tulis, batu sabak. Siapa yang pergi di Mekah, lebih kurang dalam 5 km daripada Mekah ada satu gunung. Memang tulisan orang dulu je. Saya pun tak ingat apa saya baca dalam kitab tu, ada kitab tarikh. Dia selepas daripada zaman, tapi lama lah. Yang dia pun jadi selepas daripada zaman Nabi Muhammad. Saya tengok zaman siapa. Dia pun bila baca-baca dia pun tak ingat, dia pun okey dekat batu ya. Baik. So mengumpulkan pelbagai jenis batu pelepah tamar yang dihafal daripada dada kaum muslimin dan juga kertas. Zaman Nabi ada kertas tak ada? Zaman Nabi ada kertas ke tak ada? Ada. Ada kertas ke tak ada kertas zaman Nabi? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Macam undi PM pula dalam Twitter. Ada ke tak ada? Jawapannya ada. Dalam Quran sebut dalam surah Al-An'am, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Boleh je kami turunkan Al-Quran dalam bentuk kertas. Fala masuhu bi aydihim, yang mana dia boleh pegang dengan tangan dia. Tapi kalau Allah Taala turun, laqala alladziina kafaru, niscaya puak-puak kafir akan kata inna hadza lasihrun. So perkataan Quran kertas itu ada. Cuma kertas zaman dulu tak sama dengan macam A4 dengan sekarang. Dia mungkinlah bentuk yang macam daripada kulit kayu cypress, siapa ke tak tahu, tapi adalah kertas. Dan di zaman Sayyidina Uthman memang dibukukan mushaf, dan sebagian kata mushaf Hafsah yang ada dekat tiang Masjid Nabawi yang kena dekat Raudhah sekarang, di salah satu tiang tu diletaknya mushaf Hafsah. Maksudnya siapa-siapa yang lupa pergi selok tengok, tutup balik. Ada mushaf Hafsah ya. Ini dirahmati, ini panjang cerita, ini cerita khilaf, cerita tuan-tuan pening pula kan. Pasal nanti akan ada lawan sikit dengan pendapat Imam Bukhari dan sebagainya. Ini saya tak sesuai cerita dekat tuan-tuan, dia pening pula malam tak ya. Baik ya. Dan dihafal di dalam dada-dada kaum muslimin ya. So kebanyakan para sahabat dulu dia hafal. Sebab itu kalau tuan-tuan baru hafal, benda yang baru hafal dia duduk dekat sini. Baru hafal dia duduk dekat sini, dekat dahi. Dia ingat tak ingat. Dia berdiri rangkau Tesco, lupa balik. Dia berdiri rangkau Ekonsi, lupa balik. Ya. Dia benda yang baru hafal dia kat sini. Dia senang dia hilang. Pang dia dahi, hilang. Benda baru hafal. Ya. Kita ulang setahun dia masuk ke belakang. Dia ini udah lancung. Ini tak payah tengok, tak payah balik gila-gila lah. Dia boleh baca ke mulut je. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa in hum illa yadhunnun. Fa waylun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fa waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibun. Dia masuk kat sini. Masuk kat sini kalau bios tahu. Setakat 6 bulan tinggal, tapi tuan buat ulang. Dia masuk dekat hati. Bila masuk dekat sini, tak
tak ada apa ya. Walaupun tuan-tuan terlanggar, lupa ingatan. Kalau tuan-tuan accident, lupa nama, tapi Fatihah boleh baca. Percaya tak? Sama macam orang hilang ingatan, dia boleh cakap tak? Bahasa dia ingat, royal dia ingat, tapi nama dia tak ingat. Bini dia lupa. Tapi cakap kerti tak? Kerti. Sama pasal bahasa tu dah masuk dalam. Begitulah juga surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni minum darah kambing ke, minum kecil kambing ke, tak ada apa yang boleh cabut Fatihah tuan-tuan, melainkan Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan hari-hari semayang, accident dah dengan lori, koma lah apa pun, Fatihah tetap boleh baca. Pasal setiap kali semayang kita baca. Sebab itu, bila tahun 98, 99, zaman tu kan zaman black metal, kan? Bila ada Ramah TV3, masa itu saya ingat lagi kan, seorang anak muda ni, dia kata dia tak boleh baca Al-Fatihah pula Kedah. Malu orang Kedah betul dia. Pasal apa? Dapat dia join black metal, dia minum darah kambing. Sebenarnya bukan sebab darah kambing tu, sebab dia memang tak nak sembahyang. Dia memang tak nak baca Fatihah. Itu pasal dia tak ingat. Kalau mampu tu baca Fatihah setiap kali sembahyang, hang minum darah kambing 8 gallon pun Fatihah tak akan ingat. Kerana Fatihah telah masuk di dalam dada. Alangkah ruginya orang Islam yang mana Fatihah itu tak masuk di dalam dada. Ya? Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Peristiwa itu terjadi apabila para qari, ya, dalam ulama-ulama sirah dipanggil orang yang hafal Quran itu sebagai qari. Cuma budaya orang Melayu dia panggil orang yang hafal Quran itu sebagai al-hafiz. Tapi budaya orang Arab, al-hafiz ni maksudnya orang yang menghafal lebih daripada 30,000 hadis. 30,000 ke 300,000? 30,000 kan? Siapa yang menghafal dan faham dengan sanad-sanadnya sekali sebanyak 30,000 hadis, rawinya yang tanyalah mungkinlah ada ribu kot, maka dia dikategorikan sebagai al-hafiz. Kalau tak silap saya, itu budaya orang Arab. Tapi orang Melayu, ada orang dekat, kenapa? Ini budaya orang Melayu. Orang Melayu kopi tu, dia ada style dia. Bila hafal Qurannya, dia panggil al-hafiz. Bukanlah maksud dia hafal hadis hidup. Itu budaya orang Melayu. Ya, baik. Jadi kemudian kebanyakan orang Qurra hafal Quran ini, mereka banyak terbunuh di dalam peperangan Yamamah, iaitu peperangan dengan Bani Mustaliq. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan disebutkan di dalam Fathul Bari. Panjang cerita yang mana time itu berlaku peperangan, orang-orang hafal Quran kena kepung. Orang hafal Quran kena kepung. Waktu tu tak boleh buat apa. Semua orang hafal Quran ketakutan. Sehinggalah Zaid bin Al-Khattab, adik Sayyidina Umar, Zaid ni lembut orangnya. Ya, Sayyidina Umar ni kasar. Dia begitulah. Adik-beradik ni kalau abang kasar, adik lembut lah. Sayyidina Umar ni kasar, Zaid ni lembut. Bila dia tengok orang hafal Quran, dia kata, "Oi, orang hafal Quran." Pasal kena kepung dengan tentera si Musailamah Kadzab di Yamamah ni. "Oi, orang hafal Quran, kenapa kamu takut sedangkan dalam dada kamu ada Al-Quran?" Lalu mereka baca Al-Quran, berlakulah perang. Tentu perang, buku mandang Al-Quran. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Allahu akbar. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijukum. Biasanya perang bunyi tang, bunyi pedang. Perang hari itu bunyi Al-Quran. Pasal orang hafal Quran kena kepung, ramai yang syahid. Sebab itu dinamakan perang tu. Sampai bimbang masuk. Dia pun dah kena kepung, dah takut. Takutlah pasal habis dah kita kan. Tapi Zaid apa dia kata? Tapi Khalid ada backup ke? Wahai orang hafal Quran, apa yang kamu takut? Kalau ada kamu ada Quran, dia berperang, dia baca Quran. Baca Quran, hilang tu takut lawan. Ya, ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik ya. Kemudian apa namanya pun daya mana baik.
Al-Imam Al-Bukhari berkata, bab pengumpulan Al-Quran, kemudian beliau mulai dengan menyebut sanadnya daripada Ibnu Syihab, daripada Ubaid, daripada Zaid bin Thabit, berkata, Abu Bakar mengirimkan surat kepadaku tentang ramainya mati orang di Yamamah. Abu Bakar dia duduk di Madinah, tapi dia duduk dekat namanya pun kawasan perbatasan tanah haram tu lah. Sebab Nabi SAW sebut dalam wasiat dia, dalam pedang dia, yang dikatakan tanah haram itu daripada Bukit Air sampailah ke Bukit Sur, tanah haram. Dia tunggu dekat tepi. Bila dengar ramai orang hafal Quran meninggal, dia hantar surat pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar padahal dia baru balik perang dengan Zaid bin Harithah lawan namanya Berum tu. Kemudian Abu Bakar tak bagi keluar pasal nak jaga Madinah. Bila dapat dengar orang ramai orang mati, maka Umar tu risau. Umar ni satu orang yang dia banyak buat ijtihad sendiri. Dan Umar ni dia sebut perkataan yang sensitif, yang sampai sekarang orang Islam gaduh. Umar kata, ni'matul bid'atu halal. Jadi saya tak boleh halal. Gaduh surah Fatih. Senikmat-nikmat bid'ah adalah bid'ah ini kata. Apa dia? Semayang tarawih. Semayang tarawih berjamaah 20 perkataan. Perkataan bid'ah. Seolah macam Sayyidina Umar mengiktiraf bid'ah. Maka bertemulah ustaz. Ada yang kata ni, itu panjang ceritanya ya. Saya tak sesuai. Bukan saya nak sembunyi ilmu. Tapi kalau cerita boleh bergabung. Kita cerita benda yang boleh sepakat. Baik. Pada waktu itu Omar ni dia gemar. Banyak benda yang dia buat yang zaman Nabi lain, dia buat lain. Ijtihad dia. Tapi tak lari daripada Quran dan Sunnah. Antaranya apa dia? Zaman Nabi lepas perang, Nabi akan bagi harampasan perang kepada askar. Zaman Sayyidina Umar, dia bagi gaji. Ya, yang ni sebulan 1,200, yang ni sebulan 3,000, yang ni sebulan 4,000, yang ni private, yang ni sarjana. Kerana dia ambil sistem pentadbiran farsi. Ya, itu zaman Sayyidina Umar ya. So, antaranya lagi apa dia? Semayang tarawih berjemaah. Pasal dia tengok orang Islam sana sini, Umar ni dia sistematik. Dia kata, Umar simpul sekali semayang, maka start daripada itu lah orang pakai. Tapi Sayyidina Umar sendiri dia tak semayang no. Kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari, dia semayang di rumah dia sendiri. Ya, dia panggil para sahabat yang Ubay bin Ka'ab yang baca sedap tu, dia suruh jadi imam dan dihimpunkan orang Islam di Masjid Nabawi. Start daripada itu mereka semayang berjamaah. Itu kita tak cerita lah. Baik. Kemudian Umar mendatangi dan Umar datang kepada Bakar. Berkata, Umar mendatangiku dan berkata, sesungguhnya para qurra, para penghafal Quran telah gugur di Yamamah. Ramai sangat yang syahid. Pasal kebanyakan orang Arab, mereka menghafal Al-Quran. Mereka tak banyak menulis. Sebab itu, nyarih-nyarihlah ayat Quran tak masuk dalam Quran. Contohnya ayat surah At-Taubah ayat berapa mesti ingat? Surah At-Taubah surah 123 rasanya. Surah 123 tadi. Surah At-Taubah ayat 123. Ya ayuhan ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Baik. Ayatnya apa dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah ayat 128. Pasal bila ramai orang meninggal, kebanyakan para sahabat dia tak tulis, tapi dia hafal. Apa yang tak ada masalah. Tapi dia kata, kita himpunkan Quran. Kalau nak himpun, kena ada syarat. Bukan boleh membantai aja. Apa syarat dia? Dalam Quran dia letakkan fastashhidu syahidaini min rijalikum. Kalau kamu nak bersaksi, mestilah 2 orang.
Maka kalau satu ayat contohnya, contohlah kata ayat dia, ayat apa dia? Allah, ayat kursi contohnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nak dimasukkan dalam mushaf, mesti kena ada dua orang hafal, mesti kena ada dua orang tulis seorang-orang. Ayat kursi ramai, yang hafal pun semua, yang tulis pun lama-lama. Tapi ada satu ayat ni, yang hafal semua hafal, Abu Bakar semua hafal, tapi yang tulisnya seorang. Surah At-Taubah ayat 128. Macam mana boleh kata? Syarat nak masukkan dalam mushaf mesti dah dua orang hafal dan dua orang tulis. Kebetulan ayat ni tak ada seorang tulis. Hafal semua hafal, confirm yang Quran, semua hafal. Ni semua jodoh-jodoh semua ni. Tapi yang tulisnya seorang, Abu Huzaimah Al-Ansari. Macam mana ni cok, tak boleh lah masuk dalam mushaf. Tapi Allah Ta'ala nak selamatkan Quran. Tiba-tiba dia berkata, ish, kau apa benda ni? Kau tak pernah dengar ke Nabi SAW pernah bersabda dekat mahkamah tu? Nabi kata, sesungguhnya Abu Huzaimah Al-Ansari, kalau dia menjadi saksi, seorang dia sama macam dua orang. Nabi pun dah cakap dulu. Orang lain kalau jadi saksi seorang dia kira seorang. Abu Huzaimah ni Nabi pernah kata, Abu Huzaimah ni seorang dia punya saksi dia sama dengan dua orang. Maka terselamatlah ayat Quran tu masuk ke dalam. Kalau tidak tak pasal-pasal satu ayat surah At-Taubah tak dalam Quran. Tengok bagaimana Allah Ta'ala nak selamatkan ayat Quran ya, baik. So jadi macam tu ramainya orang-orang Quran ni ya. Aku takut jika para qari yang hidup kelak terbunuh dalam peperangan akan mengakibatkan kehilangan besar Al-Quran. Memanglah Allah Ta'ala kata, kami yang turun Al-Quran dan kamilah hafizun, kami yang jaga. Tapi jaga tu mestilah dengan ada sebab. Sebab tu apa dia? Allah Ta'ala suruh kita jaga. Maka Umar kata, tak dapat tidak mesti kita kumpulkan Al-Quran. Sebab Nabi zaman Nabi tak pernah bukukan Quran. Pak dihimpunkan sekali. Bukannya susun pun. Bukannya susun satu mushaf, dihimpunkan satu grup tu sekali. Nabi tak pernah buat. Apa ingat buat sembahyang, apa ingat buat sembahyang. Maka waktu itu Abu Bakar kata, Allah, dia kata, aku tak berani buat Nabi yang benda yang Nabi pernah buat. Kerana Abu Bakar bimbang ianya bid'ah. Bid'ah ni sensitif sikit Setiap kitab ulama mesti ada bahaskan tentang bid'ah. Ulama dulu kalau nak buat boleh tak? Pasal benda yang tak ada di zaman Nabi. Sampai dia bincang panjang, udah tengok dalil sana, kempak dalil sana, pak, rupa-rupanya sama ada dalil umum ataupun dalil khusus, maka mereka buat. Itu juga para sahabat, bukan memang mentaram je ya. Sebab itu bagi yang mengiktiraf bid'ah hasanah ni ada, maka mereka mempunyai dalil yang kuat. Bagi yang tidak mengiktiraf ada di bid'ah hasanah, mereka juga mempunyai dalil yang kuat ya. Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka aku bertanya kepada Umar, bagaimana aku melakukan sesuatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Umar menjawab, demi Allah, ini adalah kebaikan. Dan Umar terus menuntutku hingga Allah melapangkan dada. Walau sebahagian riwayat kata Abu Bakar, ini riwayat ni apa yang silap itu datang daripada kelemahan. Saya mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, menjadikan kita beramal dengan sunnah Nabi SAW dengan kefahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu minna syaqiyyan wa la mahrum. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.